Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 5 dan memilih tajuk Self-Regulated Learning. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Yang pertama, Nur Azwani binti Arifin. Yang kedua, Siti Khadijah binti Amran. Yang ketiga, Siti Nurjannah binti Zanel. Yang keempat, Lin Tasya anak Sylvester. Yang kelima, Zur Fazrin Eliana binti Wahid. Pengenalan. Self-regulated learning adalah proses di mana seseorang dapat mengaktifkan dan mendorong pemikiran iaitu kognitif, perasaan, efeksi dan tindakan iaitu aksi yang telah direncanakan secara sistematik dan berulang yang berorientasi untuk mencapai suatu tujuan peribadi. Yang pertama adalah penetapan matlamat. Penetapan matlamat dalam pembelajaran kendiri adalah proses penting yang membantu pelajar mengarahkan dan mengawal pembelajaran mereka sendiri. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam penetapan matlamat untuk pembelajaran kendiri. Yang pertama adalah spesifik. Spesifik bermaksud matlamat haruslah jelas dan terperinci. Spesifik juga bermaksud individu itu menetapkan matlamat dengan menjawab soalan 5W iaitu siapa, di mana, bila, kenapa dan juga apa. Yang kedua adalah boleh diukur. Matlamat perlu mempunyai kriteria yang boleh diukur untuk memastikan kemajuan boleh dinilai. Ini membantu pelajar melihat perkembangan mereka dan menilai strategi mereka berkesan ataupun tidak. Yang seterusnya adalah boleh dicapai. Matlamat yang ditetapkan haruslah realistik dan boleh dicapai berdasarkan kemampuan dan sumber yang ada. Ini mengelakkan rasa kecewa dan putus asa jika matlamat terlalu sukar untuk dicapai. Yang keempat adalah relevan. Matlamat haruslah relevan dengan aspirasi dan keperluan pelajar. Matlamat yang bermakna bagi pelajar lebih cenderung untuk memberi motivasi yang kuat. Yang kelima, jangka masa. Jangka masa yang jelas juga penting dalam penetapan matlamat. Jangka masa membantu pelajar dalam merancang tindakan dan mengurus masa dengan lebih baik. Yang terakhir adalah fleksibel. Pelajar perlu sentiasa menilai kemajuan mereka dan bersedia untuk menyesuaikan matlamat jika perlu. Ini boleh melibatkan pengubahan strategi ataupun memperhalusi matlamat berdasarkan pengalaman dan maklum balas. Seterusnya adalah pemantauan kendiri. Pemantauan kendiri ataupun dalam bahasa Inggeris, self-monitoring adalah satu komponen penting dalam pembelajaran kendiri yang teratur. Ia merujuk kepada kemampuan pelajar untuk memerhatikan, menilai dan merekodkan kemajuan mereka dalam mencapai matlamat pembelajaran. Proses ini melibatkan beberapa langkah utama. Langkah pertama dalam proses pembelajaran kendiri yang teratur adalah penetapan matlamat. Pelajar menetapkan matlamat spesifik yang ingin dicapai untuk memberi arah dan fokus kepada usaha pembelajaran mereka. Matlamat yang baik adalah spesifik, terukur, boleh dicapai, relevan dan mempunyai tempoh masa yang jelas. Sebagai contoh, seorang pelajar tersebut ingin menguasai topik ini dalam masa 1 minggu. Dengan menetapkan matlamat yang spesifik, pelajar dapat mempunyai panduan yang jelas tentang apa yang mereka ingin capai dan tempoh masa yang diperlukan untuk mencapainya. Ini membantu untuk menstrukturkan usaha pembelajaran mereka dengan lebih teratur dan efektif. Selain itu, pengumpulan data dan pemantauan kemajuan. Setelah menetapkan matlamat, pelajar perlu memantau aktiviti pembelajaran mereka dan mengumpul data mengenai kemajuan mereka. Ini melibatkan merekodkan usaha yang telah dilakukan dan menilai sejauh mana kemajuan telah dicapai. Pengumpulan data membantu pelajar mengenal pasti corak pembelajaran mereka dan melihat sejauh mana mereka berada dalam proses mencapai matlamat mereka. Contohnya, pelajar akan merekodkan masa yang diluangkan olehnya untuk belajar setiap hari dan mencatat topik yang telah difahami. Dengan memantau masa yang diluangkan untuk belajar dan kemajuan yang dicapai, pelajar dapat menilai sama ada strategi pembelajaran yang digunakan adalah berkesan atau perlu diubah. Rekod ini juga membantu pelajar untuk tetap konsisten dan fokus dalam usaha pembelajaran mereka. Seterusnya merupakan refleksi dan penilaian. Refleksi dan penilaian adalah proses di mana pelajar menilai sejauh mana mereka telah mencapai matlamat pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini melibatkan merenung kembali usaha yang telah dilakukan dan menilai keberkesanan strategi yang digunakan. Pelajar perlu melihat sama ada mereka telah mencapai hasil yang diinginkan dan memahami topik yang dipelajari dengan baik. Sebagai contoh, seseorang pelajar itu telah menyelesaikan semua latihan dan memahami topik yang berkaitan dengan baik. Melalui refleksi, pelajar dapat mengenal pasti aspek-aspek pembelajaran yang telah berjaya dan bidang yang masih memerlukan penambahbaikan. Penilaian yang jujur dan objektif membantu pelajar untuk membuat keputusan yang tepat tentang langkah-langkah seterusnya dalam proses pembelajaran mereka. Akhir sekali adalah pelarasan strategi pembelajaran. Berdasarkan penilaian yang telah dibuat, pelajar perlu membuat pelarasan kepada strategi belajar mereka untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Ini mungkin melibatkan mengubah teknik belajar, menyesuaikan jadual belajar atau mencari sumber pembelajaran tambahan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa pelajar terus bergerak ke arah pencapaian matlamat mereka dengan cara yang paling efektif. Contohnya, pelajar mendapati bahawa belajar dalam sesi yang lebih pendek tetapi kerap lebih berkesan. Jadi dia akan menukar jadual belajarnya. Dengan membuat pelarasan yang sesuai, pelajar dapat mengoptimumkan usaha pembelajaran mereka dan meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran secara keseluruhan. Ini membantu pelajar untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap keperluan pembelajaran mereka sendiri. Bagi penilaian kendiri atau dalam bahasa Inggerisnya self-assessment adalah proses menilai prestasi, pemahaman dan perkembangan pelajar ke arah matlamat pembelajaran. Ianya termasuk beberapa aktiviti yang membolehkan pelajar mengawal proses pembelajaran mereka. Sebagai contoh, melakukan senarai semak dan rubrik pembelajaran iaitu pelajar berpandukan senarai semak atau rubrik yang diberikan oleh guru atau pensyarah mereka untuk menilai kerja berdasarkan kriteria tertentu. Penilaian kendiri juga menggalakkan pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran, kebebasan dan hala tuju kendiri. Okey, terdapat 4 proses di bawah penilaian kendiri yang di mana yang pertama ialah refleksi matlamat. Penilaian kendiri ini bermula dengan pelajar membuat refleksi tentang matlamat pembelajaran yang ingin dicapai oleh mereka setelah merancang atau menetapkan matlamat tersebut. Yang kedua ialah melaraskan strategi.
Berdasarkan penilaian kendiri mereka, pelajar dapat merancang strategi pembelajaran yang ingin digunakan dengan mencari sumber tambahan, menukar kaedah pembelajaran yang baharu atau meluangkan lebih banyak masa untuk topik yang mencabar bagi mereka. Yang ketiga ialah mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Melalui penilaian kendiri ini, pelajar dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka dalam bidang yang memerlukan penambahbaikan atau lebih banyak tumpuan dan usaha bagi proses pembelajaran mereka. Yang terakhir ialah penilaian kendiri yang merangkumi refleksi pembelajaran, di mana refleksi pelajar terhadap keseluruhan proses pembelajaran yang berkesan ataupun perkara yang tidak berkesan agar ia boleh ditambah baik dalam situasi pembelajaran pada masa hadapan. Penggunaan strategi. Yang pertama, penilaian diri, inisiatif pelajar dalam melakukan penilaian terhadap kualiti tugas dan kemajuan usahanya. Yang kedua, pengaturan dan transformasi, iaitu perlakuan pelajar untuk mengatur bahan pelajaran agar meningkatkan efektif proses belajar dan mengubah bahan menjadi lebih sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, penetapan tujuan dan perancangan, iaitu goal setting and planning. Pengaturan pelajar terhadap tujuan umum dan khusus dari belajar dan perancangan untuk pengerjaan tugas, cara memanfaatkan waktu dan menyelesaikan sesuatu tujuan dengan berkesan. Yang keempat, mencari bantuan sosial. Usaha pelajar untuk meminta bantuan sama ada dari rakan sebaya dan meminta bantuan guru dengan bertanya kepada guru untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Yang terakhir iaitu pengurangan dan mengingat. Usaha pelajar untuk mempelajari dengan mengulang bahan pelajaran dan mengingat bahan bacaan. Kesimpulannya, dengan self-regulated learning, seseorang dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatur dan mengelola proses pembelajaran mereka sendiri. Dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana cara mereka belajar dan kemampuan untuk mengelola motivasi, perhatian dan strategi pembelajaran, mereka dapat menjadi pembelajaran yang lebih mandiri dan efisien. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.